Hari ini Tuan Guru Haji Hadi Awang, tuan-tuan, menggesa rakyat Malaysia supaya menolak pembohong dan penipu. Dalam erti kata lain, hari ini Haji Hadi menggesa rakyat Malaysia menolak PAS, iaitu sebuah parti yang sudah terbukti sebagai sebuah parti yang menipu rakyat. Kalau kita lihat, bila nak masuk istana negara pun, kita lihat Tuan Guru Haji Hadi dengan bangganya mengatakan bahawa dah cukup nombor. Maka 2 hari sudah kita tahu bahawa Tuan Guru Haji Hadi adalah seorang pembongak ataupun penipu, tuan-tuan. Dan kita janganlah tak percaya saranan yang dibuat oleh Tuan Guru Haji Hadi. Kita wajar tolak penipu dan pembohong, terutamanya diri beliau sendiri. Kerana beliau telah ternyata, tuan-tuan, tidak berkata benar, menipu, mengatakan bahawa Perikatan Nasional ada 115 sokongan untuk membentuk kerajaan. Hakikatnya tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Dia sendirilah penipu tu. Dan dalam masa yang sama, kita lihat PAS, Perikatan Nasional, duk ulang banyak kali menuduh Barisan Nasional Perompak, Barisan Nasional Penyamun. Mereka kata mereka bersih, mereka kata mereka telus, mereka kata mereka stabil. Sebenarnya, tuan-tuan, jiwa mereka pun tak stabil, mereka tak bersih, dan mereka, tuan-tuan, langsung tidak telus, tuan-tuan. Dan hari ini satu demi satu terbongkar, tuan-tuan. Bagaimana mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa walaupun memerintah hanya dengan seketika, lebih kurang 18 bulan saja, saudara. Mereka mempunyai duit yang luar biasa banyaknya untuk membeli undi, untuk membayar influencer, untuk membayar jentera-jentera pilihan raya, untuk mengupah orang buat itu buat ini, untuk membayar kos-kos perbekalan bagi menyediakan poster, papan tanda, begitu juga dengan truk LED, truk untuk berkempen, macam-macam, kemah monkey tent yang besar, luar biasa, saudara. Dan ini, saudara, dilakukan oleh PAS dan juga Bersatu beserta dengan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi kalau Haji Hadi menyuruh rakyat Malaysia untuk menolak pembohong dan penipu, mereka inilah, tuan-tuan, yang dimaksudkan oleh Haji Hadi. Sewajarnya lah mereka ini ditolak dalam pilihan raya yang akan datang. Okey, silakan untuk soalan yang pertama. Ya, Tok. Soalan pertama, ya, Tok. Ya. Tuan Guru juga katakan apa ni, Laju sikit. UMNO menggadai prinsip demi menyelamatkan diri dengan bergabung dengan DAP dan sekutu-sekutunya. Dia kata UMNO menggadaikan prinsip. Prinsip apa yang UMNO gadaikan? Prinsip orang Melayu. Prinsip orang Melayu. Kalau misalnya pada ketika Kebauduli Tuanku, bila berjumpa dengan Muhyiddin dan Haji Hadi, kalau ketika itu Tuanku menitahkan supaya mereka bekerjasama dengan Anwar Ibrahim, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri. Agak-agaknya PN nak tak kerjasama dengan PH? Kenapa Muhyiddin tak bersetuju untuk Perikatan Nasional bekerjasama dengan PH? Dia yang bekerjasama dengan DAP sekarang ni ialah PAS dan Bersatu, bukan kita. Ini tak timbul soal gadai prinsip ke tak gadai prinsip. UMNO adalah parti yang terakhir pernah bekerjasama dengan DAP. Kita tak pernah kerjasama dengan PKR, kita tak pernah kerjasama dengan Amanah, kita tak pernah bekerjasama dengan DAP. Kita parti yang terakhir. Tapi siapa yang mulakan dulu bekerjasama dengan mereka-mereka ni? PAS. Diikuti oleh Bersatu.
Tetapi malangnya, bila PAS bekerjasama dengan DAP, PAS dijinakkan oleh DAP. PAS gagal untuk mengawal DAP. Sama juga dengan Bersatu. Mereka hanya mempunyai 13 kursi. Mereka membiarkan diri mereka dipergunakan. Jadi yang mereka sebenarnya bimbang, takut, bila UMNO bekerjasama dengan DAP, kita boleh bekerjasama dengan baik dan tidak berlaku seperti mana zaman mereka bekerjasama dengan DAP. Sebab DAP pun belajar melalui kesilapan juga. Yang ini yang PAS takut. Dia takut kerjasama antara UMNO dengan DAP berjaya, dan kerjasama ni bertahan lama. Jadi kawasan-kawasan yang mana ada pengundi bukan Melayu yang signifikan, kawasan ini Bersatu dan juga PAS tidak akan mempunyai potensi untuk menang. Mereka hanya berpotensi untuk menang di kawasan-kawasan Melayu 90% ke atas. Yang ini yang mereka takut. Jadi biarlah mereka nak kata apa sekalipun, persoalan dia, sebaik saja kita bersama dengan DAP, kita telah berjaya membuat DAP mengubah dasar mereka. Buat kali pertama, bila kita bersama dengan DAP, DAP mengatakan bahawa mereka bukan DAP yang lama. DAP dulu dengan DAP sekarang tak sama. Ini jaminan yang diberikan oleh Anthony Loke. Dan bila Datuk Zahid bertanya apa pendirian DAP berhubung dengan hak istimewa orang Melayu, tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu, Anthony Loke memberi jaminan bahawa DAP menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan negara berhubung dengan kedudukan Islam, berhubung dengan kedudukan bahasa Melayu, hak istimewa Melayu dan juga Raja-Raja Melayu. Dan mereka menghormati apa yang sudah pun termaktub di dalam kontrak sosial. Ini yang PAS gagal untuk buat. Ini kita belum apa-apa lagi ni, belum bergerak bekerjasama lagi dengan rancak. Ini baru mukadimah je. Jadi kita tengok di bawah pentadbiran kerajaan di bawah kerajaan perpaduan ni, sudah banyak pengumuman perkara-perkara yang positif yang PAS tak mampu nak buat ketika dia bersama dengan DAP. Kita lihat bila UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, dengan DAP, dengan PKR, dengan Amanah, kita berjaya menurunkan cabutan istimewa daripada 22 kali setahun zaman PAS ni, tukar menjadi hanya 8 kali untuk tahun depan. Kita berjaya meniadakan sambutan hari ulang tahun baru untuk menghormati masa-masa banjir. Kita dah bagi peruntukan untuk mereka yang terkesan di Batang Kali dan begitu juga di masa banjir di Kelantan Terengganu, 50 juta. Kemudian Datuk Zahid pun bagi lagi 12 juta kepada Kelantan. Kemudian dapat lagi 500,000 daripada Kementerian Wanita. Kemudian Kerajaan Negeri Selangor membagi 500,000. Kelantan Terengganu dapat. Kemudian YB Fahmi pun bagi 200,000. Banyak pihak, alhamdulillah. Dan mangsa-mangsa yang terkorban juga diberikan RM10,000 untuk mangsa banjir. Dan siapa yang terkesan diberikan RM1,000 setiap keluarga. Satu keluarga. So ini antara perkara-perkara yang positif.
yang dibuat dalam tempoh yang singkat. Kemudian bantuan yang sepatutnya bulan Mac baru diterima RM300 akan diawalkan awal Januari. Untuk yang bujang pun akan terima RM100. So ini yang sebenarnya PAS gelabah sangat, kerana dia tahu kalau misalnya momentum prestasi kerajaan perpaduan ini berterusan positif sebegini, kalau ini berjalan sampai pilihan raya negeri Terengganu, Kelantan dan juga Kedah, tidak mustahil, paling tidak pun 2 negeri akan jatuh dan dapat dikuasai oleh kerajaan perpaduan, insyaAllah. Okey. Tan Sri Syahrir Samad hari ini beritahu, orang sana sentiasa suci. Ya. Walaupun Menteri Besar Terengganu bercuti di luar negara, PAS menolak PRU 15 diadakan pada musim banjir. Namun pemimpin mereka pula bercuti ketika rakyat berdepan musibah. Yang tak boleh buat pilihan raya masa banjir, tapi time banjir bercuti boleh. Dia bergantung juga. Kita kena faham pendirian PAS ni. PAS ni benda yang halal boleh diharamkan dengan syarat benda yang halal tu orang UMNO buat. Kalau UMNO buat, dia boleh haramkan. Benda yang haram boleh dihalalkan dengan syarat benda haram tu orang PAS buat lah. Ini kita kena faham. Ini pendirian PAS. Dia boleh ubah dia punya judgement on something tu, kalau benda tu menguntungkan puak dia. Jadi kita tak payah pelik lah. Itu pendekatan yang mereka ambil. Okey, ada lagi? Itu kalau kita lihat persidangan Dewan Rakyat yang pertama, mesyuarat pertama, Warbayu PAS, Ketua Penerangan PAS Karim Nizam kata pasukan pembangkang yang konstruktif dan bertanggungjawab. Maksudnya dia kata pembangkang ni mempunyai kredibiliti berbanding ahli-ahli parlimen di peringkat kerajaan. Jadi apa pandangan Datuk berkaitan komentar yang artikel yang di beritahu dia jangan merapu lah. Engkau menang pun dengan membeli undi, beli undi pula tu pakai duit judi. So jangan merepek. Dia kena terima hakikat bahawa parti dia ialah parti yang telah melakukan aktiviti merasuah secara besar-besaran terbesar di dunia yang melibatkan merasuah berjuta orang. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Sepatutnya mereka boleh berhubung dengan Guinness World record punya buku, boleh masukkan sebagai event merasuah pengundi paling besar dalam dunia. Dan title ni dipegang oleh PAS dan juga Perikatan Nasional. Okey? Gitu. Satu lagi soalan. Kita lihat sebelum ni Tan Sri Muhyiddin sibuk nak jadi Perdana Menteri apa semua, tapi masa sidang parlimen kenapa kita lihat dia diam je, tak gerak, munyuk je muka dia kan. Kalau saya duduk di tempat dia, saya duduk kata saya ada enough number. Dengan tuanku pun dia nak cabar lagi. Dia kata saya dah ada 115, apa lagi tuanku nak? Dia boleh cakap macam tu kat tuanku. Tiba-tiba rupa-rupanya ada 74 ekor je. Kalau saya jadi dia, undi speaker 147, undi timbalan speaker 1148, satu lagi 146. Kalau saya duduk situ pun saya diam je lah. Nak cakap apa lagi, Okey? Okay, ada pertanyaan. Kerajaan perpaduan sekarang Perdana Menteri umumkan untuk
hapuskan direct nego. Apa banyak orang tak faham ni apa beza direct nego, tender terhad, tender terbuka ni. Apa implikasi dan kebaikan ni? Okey. Kita kena faham kalau tender terbuka ni maknanya ada iklan. Ada iklan, maka orang yang dia ada kepala bidang tu dia akan masuklah tender tu. Kalau 30 orang, 30 orang. Kalau 300 orang masuk, 300 orang masuk. Siapa yang ada dalam bakul, dia akan dipertimbangkan. Lepas tu dia akan tengok technical spec dan sebagainya. Sehinggalah ada award letter dikeluarkan kepada mana-mana syarikat. Ada satu lagi dia panggil tender terhad. Tender terhad ni dia cuma jemput 5 orang. Dia lebih kurang jugalah dengan direct nego. Cuma dia panggil 5 orang saja. Contohnya kan. Dan 5 orang tu akan bida lah harga siapa yang paling rendah ataupun harga siapa yang munasabah. Orang tu lah yang dapat. Kalau technical spec dia semua okey apa semua sekali, dan kalau misalnya harga dia berpatutan dan dia ada track record yang baik, diyakini mampu untuk laksanakan projek tersebut dengan apa yang dia quote tu, dengan harga yang dia tawarkan, maka dia menanglah selective tender ataupun tender terhad tu. Kalau direct nego ni dia award pada sesiapa dia suka. Biasanya orang tu dia memang pakar dalam sesuatu bidang tu. So kerajaan akan negotiate harga yang berpatutan untuk diberikan kepada orang tu. Biasanya orang yang dapat direct nego ni harganya lebih selesa lah. Dia punya margin keuntungan tu lebih tinggi berbanding dengan kalau diadakan tender. Okey? Okey tu. Ya. Tun Faisal kata. Ya. Hidup lagi. Hidup. Pemudik sibuk usul jawatan presiden tak tertinggal, sedangkan prestasi UMNO dan Barisan Nasional era Datuk Seri Zahid gagal. Ya. Jadi apa pandangan Datuk akan pandangan Tun Faisal? Saya setujulah. Saya setuju bahawa kita gagal. Kita tak nafikan. Tapi salah satu puncanya kita gagal kerana kerajaan simpan manusia macam Tun Faisal yang menjadi susah khabar kepada Menteri Komunikasi. Selaku Menteri Komunikasi, dia gagal untuk explain kepada rakyat bahawa ketua kerajaan dia bertanding tu atas tiket Barisan Nasional, bukan Perikatan Nasional. Itu pun dia gagal. Sehingga kan anak-anak muda tak tahu bahawa Datuk Seri Ismail Sabri itu mewakili kerajaan Barisan Nasional. Apa dia buat selaku kaki tangan Menteri Komunikasi? Memang gagal. Memang kita kena terima hakikat bahawa mereka gagal. Ketika tu Jecom gagal berfungsi. Semua agensi-agensi di bawah Kementerian Komunikasi, di bawah Anwar Musa, yang Tun Faisal menjadi dia punya susah khabar, gagal untuk memberikan penerangan, pencerahan kepada rakyat tentang isu-isu semasa, tentang perkara yang difitnah ke atas Barisan Nasional. Mereka gagal segagal-gagalnya. Dan sebagai pengerusi jawatan kuasa memerangi jihad memerangi inflasi, bos dia ni Anwar Musa juga gagal kerana inflasi tidak berjaya diturunkan. Jadi sebelum dia blame orang lain, sebelum dia blame Presiden UMNO yang bukan Perdana Menteri, dia nak bubar awal pun tak berjaya, yang bukan poster boy, jadi sebelum dia nak blame semua, letak kesalahan tu kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, sewajarnya dia sedar bahawa siapa yang berada di dalam kerajaan ketika itu, barulah dia boleh menunding jari. Okey. Itu hari ini belum lagi sabotaj dalaman daripada orang macam Tun Faisal tu sendiri, yang tak mahu melihat BN menang besar kerana takut kalau BN menang besar, peluang bos dia menjadi menteri tipis. Peluang Perdana Menteri sebelum tu untuk diangkat balik menjadi Perdana Menteri pun tipis.
Betul tak? Jadi dia tak payahlah sembang banyak. Dia patut tahu apa yang dia dah buat untuk menjanamkan Barisan Nasional ni. Kalau dia tak ada buat kerja-kerja sak besi macam ni yang mensabotaj parti ni pun, tak adalah dia awal-awal lagi dah kena gantung 6 tahun. Standard dia sama dengan Papa Gomo. Okey? Ya tu. Ya. Hari ini kita lihat ASB umumkan dividen 4.60 tambah 50 sen bonus. Jadi ada suara-suara daripada puak-puak Perikatan New Zealand, Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni kata Percutian Nasional. Percutian Nasional ni kata kata kerajaan paduan ni bagus kan, OPR naik, ringgit kukuh, tapi kenapa dividen ASB ni tak mampu dinaikkan? Kena tahu, kerajaan ni baru ambil alih tak sampai sebulan. Prestasi bila kita bayar dividen ni mestilah berdasarkan apa yang diperolehi sepanjang tempoh 1 tahun. Janganlah bodoh sangat. Takkan baru ambil sebulan dia nak bagi dividen yang tinggi. Prestasi itu mestilah sepanjang tahun dia prestasi. Itu yang announce pada bulan 12, bukan prestasi pada bulan 12 saja. Itu pun sudah pasti ada menyumbang untuk improve dari segi percentage. Kerana bila indeks BSKL naik apa itu menyumbang, tapi itu hanya berlaku pada bulan 12. Ini kena faham ni. Ramai orang tak faham ni sebab 24 bulan 11 baru Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Hari ni baru 22 belum pun sebulan. Okey.